bersama ya untuk tazkirah pada malam ini. Jadi tuan-tuan, memanglah tazkirah ini memang amat berguna bagi kita kerana Allah SWT berfirman, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak peringati diri kita dan juga memperingati kaum keluarga kita, dan siapa lagi yang tidak memperingatinya. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, tak lama lagi kita akan berada dalam bulan Ramadan. Sudah maklum ya, Ramadan ini adalah Ramadan dalam bahasa Arab disebut panas. Memang bulan itu memang panas. Ya, kerana panas apa? Panas puasa. Ya. Ramadan adalah bulan panas dan bulan biasanya apabila tiba Ramadan, dia banyak persepsi kita ni. Orang berniaga di bulan Ramadan dia ingat bazar Ramadan. Orang yang tak berniaga dia ingat apa-apa saja memberi keuntungan dalam bulan Ramadan. Tetapi orang-orang awam, orang-orang alim dulu-dulu, iaitu para ulama, apabila sampai Ramadan dia ingat satu saja, iaitu puasa dalam bulan Ramadan. Kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang berhormat, Tuan Haji Yahya, cerita tentang puasa Ramadan ini dalam Al-Quran hanya ada 5 ayat saja. 5 ayat itulah sebenarnya mendominasi untuk puasa Ramadan. Dan ditambah lagi ada 1 ayat dalam Suratul Qadar, itu cerita pada malam Qadar. Itu saja 6 ayat. Ya. Jadi maknanya dia tak macam solat banyak ayatnya. Ya. Jadi 6 ayat dia. Ayat 183, 184, 185, 186, 187 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau baca ayat Al-Quran ini, bacalah dari tafsiran apakah sebenarnya yang ada pada ayat-ayat berkenaan, 5 ayat tentang puasa. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, bahawasanya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebut secara khusus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, telah difardukan atau telah disenaraikan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, samalah seperti orang-orang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan itu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada konteks itu, kalau baca ayat ini, itu adalah ayat mandatory. Kerana selepas itu ada saya sebut lagi 184 ayyaman ma'dudat. Dalam ayat 185 Allah sebut lagi secara khusus syahrul Ramadan. Dia berkaitan ya. Ayat yang pertama khusus untuk orang yang beriman. Fardu puasa, tetapi Allah tak sebut puasa itu. Tapi Allah sebut dalam ayat 185, yaitu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Bukan turun satu 30 juzuk itu berdebuk, tidak. Ya, dia asal berperingkat-peringkat, ya, permulaan dia turun. Ya. Jadi makna tuan-tuan, kat situ kita boleh ambil pengajaran bahawasanya puasa ini hanya untuk orang yang beriman sahaja. Allah sebut secara khusus, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman, iaitu orang yang Islam maksudnya, orang yang mengucap dua kalimah syahadah, orang yang percaya kepada malaikat, orang yang percaya kepada para rasul, orang yang percaya kepada para kitab, orang yang percaya kepada hari kiamat, orang yang percaya dengan hari qada dan qadar,
6 perkara rukun iman itu, maka itu adalah orang yang beriman, orang Islam. Apabila mereka berpuasa, Allah akan beri ganjaran yang terbaik. Kalau orang tidak beriman, dia tak percaya dengan Allah, ataupun dia bukan beragama Islam, walaupun dia puasa setahun sekalipun, maka tidak ada apa-apa maka tidak ada apa-apa infak pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tidak ada keberkatan dan tidak ada apa-apa. Syaratnya ialah orang allazina amanu wa amilus solihat. Itu Allah sebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Salah satu daripadanya beramal soleh ialah puasa Ramadan. Okey. Dan puasa Ramadan ini difardukan kepada umat Islam. Agak-agak bila tuan-tuan difardukan umat Islam ni puasa? Pada tahun yang kedua daripada Hijrah. Pada tahun kedua. Pada tahun kedua daripada Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka pada tahun kedua itulah banyak hukum-hukum Islam diturunkan oleh Allah kepada umat Islam di Madinah. Waktu di Mekah tidak ada hukum puasa. Tidak ada hukum puasa. Umat Islam belum lagi disuruh untuk berpuasa. Tapi di waktu di Mekah, setelah turun terang Nabi Mi'raj, itulah ibadah yang pertama ialah ibadah solat. Dan puasa pada tahun yang kedua daripada Hijrah. Itu fardukan, difardukan dia Muhammad. Mana waktu difardukan tu dah hijrah tu lah. Di Madinah. Dia lebih kurang dengan fardu zakat, puasa, ini arak. Arak bukan difardukan, diharamkan arak. Pada tahun yang kedua. Ini haji pada tahun yang ke-9. Di mana tuan-tuan kat situ menunjukkan bahawasanya hukum Islam ini dia perintah kepada umat Islam. Allah perintah kepada umat Islam untuk buat secara berperingkat-peringkat. Dia tidak boleh buat secara sekaligus. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau adalah rakan kita yang baru masuk Islam, maka jangan paksa mereka suruh solat 5 waktu. Jangan paksa mereka suruh puasa 30 hari sebulan. Jangan. Ikut kemampuan dia. Kalau dia kata puasa pagi itu, suruhlah puasa, suruh dia makan sahur, suruh dia berniat. Sampai pukul 9 kita lapar, aku nak pergi nak pingsan ini, suruh dia makan. Besok sampai pukul 10, lusa sampai pukul 11. Dia nak mengambil berbagai peringkat tuan-tuan. Macam juga waktu kita zaman kecil dulu, ayah kita, ibu kita suruh kita puasa, kita tak tahan. Agak-agak tuan-tuan ada yang curi makan tak begitu? Ada tak? Aku Tujuh. Dia jangan tujuh gitu, dia tujuh gini. Mabel. Tengok. Tommy tu tanya sekarang pun. 2 jari ke depan, 3 jari ke belakang. Bukan tahu dia punya tu tak apa. Dia tuan-tuan ya. Jadi mari kasih keluar kecil-kecil dulu. Memang bapak kita perut puasa, kadang-kadang dibagi duit lagi. Dibagi apa lagi nak buka. Anak buka nak makan apa saja, boleh makan. Itu anak-anak kita. Sampai sekarang pun kita buat pada anak kita kecil macam itu untuk latih. Tapi jangan paksa sampai dia pingsan ataupun sampai mudarat kerana kelaparan dan sebagainya. Itu adalah sudah jatuh kepada hukum haram. Ada dosa. Jadi makna tuan-tuan, itu yang buka je tu tengah hari. Natijahnya, apakah yang kita perolehi setelah kita berpuasa Ramadan sebulan? Ayat 183 menerangkan bahawasanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Rupanya tuan-tuan, orang yang puasa Ramadan ihsanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Orang yang melakukan puasa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa dalam keadaan keimanan, dia beriman, puasa kerana Allah,
bukan puasa kerana isteri. Ada juga suami puasa kerana isteri, isterinya puasa dia ikut puasa. Ada juga yang puasa kerana suami, suami puasa dia takut suami marah, isteri pun puasa. Begitu juga dengan anak, dengan ibu, dengan bapa, datuk, nenek sebagainya dalam keluarga. Ya, oleh kerana dia lihat ada keluarga lain berpuasa, dia pun ikut berpuasa. Tapi dia tidak tahu ya, apa sebenarnya puasa itu. Ya, banyak ramai di antara manusia yang puasa hanya kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal atas. Ya, dalam satu riwayat minal ju' saja, dalam satu ayat wal atas ada sambung lagi. Berapa ramai manusia yang berpuasa tetapi tidak ada apa dalam puasanya kecuali mendapat al-ju' iaitu lapar, wal atas iaitu dahaga. Lapar dan dahaga, dia tak dapat apa-apa. Jadi makna kat situ untuk mengelakkan itu Allah sebut ayat 183 la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, bukan mudah nak menjadi orang bertakwa. Ya. Nak menjadi orang besar senang saja. Nak jadi YB kena bertanding pilihan raya. Itu pun kita lagi menang ke tidak. Ya, ada usaha. Ya, kalau nak menjadi orang bertakwa, dia kena buat apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang tinggalkan, yang Allah perintah buat. Itu definisi daripada segi ulama fiqh. Sayyidina Ali radhiyallahu wajah pula memberi takrifan. Takwa ini ialah maknanya berhati-hati. Takwa ini berhati-hati supaya seseorang itu tidak melanggar perintah Allah. Yang Allah suruh buat, dia buat. Yang Allah larang, jangan buat, dia tak buat. Itu takwa. Samalah tuan-tuan, kita pergi berjalan, kita tak pakai selipar, kita tak pakai kasut, tapi kita berjalan di atas duri-duri dan juga kaca-kaca. Macam mana agar kita berjalan? Tentulah kita berjalan berhati-hati supaya kaki kita itu tidak terluka oleh duri dan juga kaca. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian, kita kena berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Supaya kita tidak makan makanan yang haram. Ya, kerana tuan-tuan, sebelum ayat 183 ini Allah ada cerita tentang riba, tentang memakan harta orang lain, tentang berbagai hukum. Tuan-tuan ya. Jadi Allah menurunkan 5 hukum, disebut sebagai hukum taklifi, yaitu yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh dan yang harus. Wajib dan sunat kena buat. Kalau nak menjadi orang bertakwa, kalau nak jadi hidup kita berjalan dalam keadaan berhati-hati, yang wajib dan sunat kena buat, yang haram dan makruh kena tinggalkan. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang yang wajib pun dibuat, yang sunat pun buat, haram pun buat, makruh pun buat. Harus lagi banyaklah pulung dia. Tuan-tuan ya. Baca ya. Ibarat kata pepatah Melayu kata bujur lalu melentang patah. Itu lawan ke tak lawan tu. Bujur lalu melentang patah betul. Beberapa itu saya baru pernah 60 tahun yang lalu belajar. Ya. Jadi maknanya kat situ ialah Allah meletakkan takwa itu di hujung setelah kita berpuasa. Tuan-tuan, kita rasa tuan-tuan rasa di sini ada umur 60 tahun ke atas tak? Belum ada? Ada. Semua anak muda, umur 18 semua ni. Muda. Jaya. Muda. Beli pun muda lagi. Muda. Semangat ni muda. Semangat muda. Alhamdulillah. Kalau masih ada semangat muda, alhamdulillah. Semangat muda itu bawa kepada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan kena ada semangat muda. Ya, jangan semangat baru lemas. Semangat muda yang datang siang puasa Ramadan, malam kita beribadah kepada Allah. Kerana apa begitu? Saya katakan begitu kerana
banyak ada di antara ada di antara amalan dalam bulan Ramadan ini yang tak boleh diqada untuk bulan-bulan lain. Perasaan tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan solat tarawih, dia kena buat pada malam-malam Ramadan sahaja. Sekarang ni bulan Syakban ni, tuan-tuan tak solat tarawih. Tak boleh. Tak Dia jadi. kata tak betul dia orang ni. Ya. Bulan Rejab, aku nak solat tarawih lah kat bulan Rejab. Tidak ada. Ya. Solat tarawih maknanya adalah solat berehat-rehat. Ya, tarawih itu makna rehat. Ya. Zaman Nabi dulu dia sembahyang, lepas tu dia berehat. Lepas tu zaman Nabi, zaman sahabat pun begitu juga. Jumlahnya saja. Sekarang jangan pertikai 20 ke 8 ke 20 ke 8, jangan pertikai. Buat saja. Ya. Dan sebanyak malam sebab solat tarawih boleh. Lepas solat Isya sampai subuh solat tarawih saja pun boleh, tak ada masalah. Ya. Itu tuan-tuan. Tapi janganlah dibuat nanti ini orang kata ini ajaran sesat pula. Ya. Sebenarnya solat tarawih itu adalah solat untuk berehat-rehat. Ya. Cumanya kenapa para ulama menghadkan dia jumlah, kerana itulah yang dibuat oleh Nabi, itulah yang dibuat oleh para sahabat. Nabi SAW buat 3 malam saja solat tarawih 8 rakaat. Tapi 8 rakaat itu tuan-tuan mungkin lebih lama daripada 20 rakaat. Ya, kita buat 20 rakaat, ada yang setengah jam tuan-tuan. Setengah jam saja 20 rakaat. 20 rakaat setengah jam. Tapi 8 rakaat dekat 1 jam lebih. Mana yang kita dah buat atau pulanglah. Yang kita dah ialah kesempurnaan ibadah itu, bukan jumlah banyak. Tak. Ya, tuan-tuan ya. Jangan kira jumlah banyak. Yang kita kira ialah kesempurnaan ibadah kita itu. Kerana solat tarawih tidak ada qada. Siang pun tidak ada tarawih. Tarawih ialah malam. Waktunya ialah selepas solat Isya. Kena solat Isya dulu. Jangan pernah kata aku solat Isya lah malam, aku tarawih dulu pukul 9 malam. Tak boleh. Ya, kerana solat tarawih waktunya adalah selepas solat Isya. Dia sama juga dengan witir. Witir selepas solat Isya. Sampai mana? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Solat tarawih pun begitu juga, sebelum sampai masuk waktu subuh. Maknanya adalah sebelum imsak, kita makan sahur. Itu di sana dia punya waktu. Allah dah letakkan macam itu melalui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tuan-tuan, itu kita kena faham. Kemudian tuan-tuan, ada satu lagi solat. Solat yang disunatkan berjemaah dalam bulan Ramadan. Solat witir saja boleh berjemaah dalam bulan Ramadan. Bulan lain-lain solat witir tak boleh berjemaah, tidak disunatkan berjemaah. Ya. Yang disunatkan berjemaah solat witir dalam bulan Ramadan. Itulah sebabnya tuan-tuan, kalau tuan imam kita solat witir selepas tarawih, ikutlah. Kerana hanya solat witir dalam bulan Ramadan saja yang disunatkan berjamaah. Kalau tuan-tuan buat solat witir bukan bulan Ramadan, maka tuan-tuan kena buat solat witir bersendirian. Jangan panggil isteri nanti dah selesai Isya, lepas selesai Isya, jomlah kita solat witir berjemaah. Tidak diharuskan. Ya, tidak diharuskan selain daripada Ramadan. Ramadan dibolehkan untuk solat witir berjamaah. Berapa rakaat? Terpulang. Kurang-kurang 1 rakaat sampailah kepada 11 rakaat. 11 rakaat. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sudah sembahyang solat witir di rumah, di masjid bersama dengan tuan imam, 3 rakaat. Malam-malam tuan terbangun, nak buat tahajud, nak buat tasbih, nak buat qiyamul lail. Ya. Jadi mana tuan-tuan? Terpulang tuan-tuan. Boleh buat, tak ada masalah. Ya, walaupun sudah ditutup dengan 3 rakaat, tuan-tuan boleh buka lagi sembahyang 1 rakaat, bila itu 4 rakaat, maka tuan-tuan boleh sembahyang lagi, tak ada masalah. Ya. Ataupun tuan-tuan sebenarnya qiyamul lail ini tidak sepertinya solat.
Contohnya qiyamul lail tidak sepertinya solat. Qiyamul lail ini sebenarnya ialah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pun qiyamul lail. Maknanya apa qiyamul lail? Berdiri pada malam. Qiyam maknanya berdiri, maknanya menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam dengan aktiviti apa? Terpulanglah. Asalkan aktiviti itu boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan aktiviti yang boleh menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bertonton dalam ayat 186 Allah sebut secara khusus bahawasanya Allah itu dekat. Ya. Allah itu dekat. Kalau ada di antara orang bertanya, orang yang bertanya, Allah itu jauh ke dekat, bagi tahu fa inni qarib. Ya, bagi tahu fa inni qarib maknanya aku ini dekat. Allah dekat dengan tuan. Allah dekat. Ini qarib. Kerana tuan, apabila dia dekat, dia sentiasa memerhatikan gerak diri kita. Ya, dia sentiasa memerhatikan gerak diri kita. Samalah tuan-tuan, kita masuk pejabat adun sini, ada pula itu CCTV. Kita tahu ada CCTV pemantau. Maka kita pun, gerak diri kita pun, kita tidak sewenang-wenangnya bergerak. Maknanya kita bersopan. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu Allah sebut dalam ayat 186 fa inni qarib, maknanya ayat 186 fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini adalah hampir dekat. Itu kebanyakan tuan-tuan, kita setelah berdoa, kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana doa itu adalah otak bagi ibadah. Ya, doa adalah otak bagi ibadah. Peranan penting, ya, pemikiran otak, ya, yang utama bagi ibadah. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau orang yang tidak mau berdoa, sebenarnya dia adalah orang yang sombong. Ya, orang yang sentiasa berdoa, tak kira bahasa apa, bahasa Melayu pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa Urdu pun boleh, bahasa Cina pun boleh, bahasa Arab pun boleh. Tapi kalau guna bahasa Arab, kita pun tak tahu apa benda yang kita baca. Ya, kalau silap baca, nanti sudah kalau ingin lebih makna. Ya, nak minta pergi masuk surga, terminta pergi masuk neraka. Kalau terbalik, ya, itu tuan-tuan ya. Maknanya tekan pada ketika itu, berdoalah kita kepada Allah. Dirikanlah pada malam hari bulan Ramadan. Kerana ada satu hari, Lailatul Qadar, Allah sebut secara khusus dalam satu hari dalam bulan Ramadan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang amat besar. Apa ganjaran itu tuan-tuan? Yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun ada bulan lebih ni. 83 tahun. Kita hidup pun belum tentu 83 tahun. Kalau hidup 83 tahun, tolak 15 tahun waktu balik, ada 60 tahun lebih. Ya. Jadi maknanya kalau masih 60 tahun kita boleh beribadah, tak sampai 83 tahun. Kalau kita dapat malam Qadar itu, makanya kita sepertilah beribadah 83 tahun. Kita solat 1 rakaat, tuan-tuan pergi ke masjid, dah lambat dapat solat fardu isya berjemaah rakaat yang keempat, 1 rakaat je dapat. Tuan-tuan, samalah seperti tuan-tuan solat 1 rakaat itu selama 83 tahun, 1000 bulan. Dia begitu tuan-tuan. Dia dikira nisbahnya itu. Allah bagi ganjaran kepada kita umat Islam. Kerana tuan-tuan, ayat ini kerana para sahabat di zaman Rasulullah SAW memprotes. Ya Rasulullah, kami ini umur pendek-pendek. Ya, umatmu pendek-pendek ya Rasulullah, tak sampai 100 tahun. Kalau ada 100 tahun pun dah tak boleh bergerak.
Ada sampai 80 tahun pun dah tak boleh bergerak. Ya, ada 60 tahun pun dah tak boleh bergerak. Amal ibadahnya kurang dibandingkan dengan umat-umat yang dahulu, umurnya panjang-panjang sampai 1000 tahun, 900 tahun, 500 tahun dan sebagainya. Maka amalan kami akan berkurang. Itulah tuan-tuan turunnya surah Al-Qadar, menyatakan bahwasanya Allah bagi ganjaran khusus pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan-bulan lain. Jangan harap tuan-tuan 364 hari yang lain itu ada malam Qadar. Tak ada. Malam Qadar hanya satu malam saja. Dalam bulan Ramadan kita pun tak tahu bila. Tuan-tuan ya, banyak orang kata pokok kamu tunduklah. Banyak orang kata itu semuanya tak betul. Ya. Wadul ini. Ketika dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu salamun maknanya alam sejahtera. Ya. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, dan malam itu ialah malam yang nyaman betul. Ya. Syok tidur pada malam itu. Sebab kadang-kadang malam Qadar kita selalu tertidur. Sebab malam itu ialah malam yang nyaman. Malaikat turun, malaikat rahmat turun. Ya, kita akan tertidur dan kita boleh terbangun. Rupanya kita tahu malam tadi malam Qadar telah turun. Ya, maknanya malaikat Jibril turun, malaikat rahmat turun dan sebagainya. Tetapi apa boleh buat, kita dah terlepas. Maknanya kita kena berhati-hati. Biasanya Rasulullah SAW bersabda 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Tapi kalau boleh tuan-tuan, jangan bulan hanya 10 terakhir saja. Bulan daripada malam yang pertama. Bulan pada malam yang pertama jadi malam yang 30. Ya. Setakat mana kita beribadah itu, setakat kemampuan kita. Jangan paksa diri. Ya, jangan malam pertama bukan main lagi beribadah sampai pagi. Malam kedua saya pagi, malam ketiga demam. Ya, masuk IC boleh buat apa. Ya, jangan tuan-tuan ya. Buat ibadah ini setakat kemampuan kita. Ya, jangan paksa diri. Tuan-tuan, dalam ayat 184 dan ayat 185 Allah sebut kasus secara khusus. Kalau kita sakit, kalau kita musafir, kalau orang tua, wanita yang menyusukan dan sebagainya, boleh. Kalau dia tak mampu berpuasa, dia boleh tidak berpuasa, dia boleh berbuka. Tapi ganti dengan hari-hari yang lain. Itu. Ataupun fidyatun ta'amu miskin, ataupun keluarkan fidyah kepada orang-orang miskin. Ya. Orang ala lu. Jadi maknanya tuan-tuan, pada ketika itu kita walaupun disuruh kita berpuasa, tapi dia ada syarat-syarat tertentu. Bukan semua orang Islam wajib puasa. Bukan semua orang mukmin wajib puasa. Ada orang-orang tertentu sahaja yang berpuasa. Ya, orang yang beriman, kemudian orang yang mampu berpuasa, kemudian orang yang tidak terlalu tua yang tak mampu berpuasa, berat untuk berpuasa, kemudian orang yang tidak ada uzur syar'i. Orang yang tidak ada uzur syar'i bagi wanita yang haid, yang nifas, yang wiladah dan sebagainya, bersalin dan sebagainya, itu tidak dibenarkan puasa. Kalau dia puasa pun haram dan tidak sah. Begitu juga tuan-tuan pergi musafir. Pergi musafir apa tuan-tuan? Pergi musafir keluar daerah sejauh 56 km, 90 lebih kilometer, 56 batu ataupun 96 km lebih kuranglah. Senang 100 km. Jadi tuan-tuan, tetapi musafir itu ialah musafir yang diharuskan dari dalam syarat. Contoh apa musafir yang diharuskan dalam syarat? Yaitu antar anak ke sekolah. Tuan-tuan anak tuan-tuan sekolah kat mana? Ibu baru, dekat Langkawi, dekat Kedah, dekat mana? Tuan-tuan menghantar. Maka lebih daripada 98 km atau 90 km ke atas, tuan-tuan boleh tidak berpuasa, boleh berbuka, tetapi dengan syarat
malam itu kena makan sahur juga, kena niat berpuasa. Dah sampai pertengahan jalan tak tahan, baru berbuka. Dia begitu tuan-tuan ya. Okey. Begitu juga bagi orang yang bekerja berat. Terus sidang bekerja mana? Terus sidang bekerja. Cuti dia. Ya. Kerja pagi, orang pagi. Tapi sekarang orang kanan pagi dia nokey saja. Tamatan kita dulu ya, pagi ya. Gebuk pagi malam-malam. Bulan Ramadan pun kalau orang yang kerja macam itu dan memang dia terpaksa dia bekerja, ya, kerja kontrak dan sebagainya lah, dia terpaksa bekerja. Kalau dia tak bekerja, tak ada duit nak makan, tak ada duit nak beli barangan, tak ada makanan, maka pagi-pagi itu dia kena makan sahur, dia kena berniat besok nak puasa. Pagi-pagi itu berjalan bekerja dalam keadaan berpuasa, ya. Sampai bila? Sampai jam berapa dia tak tahan berpuasa? Apabila dia berbuka. Begitu caranya. Ya, jangan besok aku nak kerja berat ini. Ya, kerja menukang ini, berat ini, panjat sana, takut nanti jatuh kalau lapar. Aku tak ada makan, tak ada niatan pun, itu tak betul. Ya. Buat dulu setakat mana kita tak mampu, barulah kita berbuka puasa. Begitu juga dalam perjalanan musafir, puasa dulu. Keluar dari rumah, puasa dulu. Sampai tengah jalan, agak-agak berpaku, barulah boleh minum dan makan dan sebagainya. Tapi kalau tak puasa macam itu, jangan makan di halayak ramai. Nanti datang pemaksa jais, padahal buatnya. Ya, tuan-tuan ya. Kita itu ulah ya. Lumayan juga tu tuan-tuan. Tapi taklah sampai 10,000 ya. Tapi malulah. Ya, nasib baik tak digantung kawan dekat leher. Ya, tuan-tuan. Ada masalah lagi tuan Haji? Sampai Isyak berapa? Dah Isyak ke? Dah. Okey. Jadi tuan-tuan, saya beri masa sebenarnya sekejap itu beri masa saya tak terlajak minta maaf ya. Boleh sekali-sekali. Saya pun pertama kali nak kat sini ni dengan Tati Ayah ni. Ya, tapi kalau kat masjid sengaja biasa sementara Blok S biasa lah tu. Tempat ini biasa dulu ni. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, begitulah keadaannya. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada benda yang kita kena taat, ya, kerana kita datang daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita kembali kepada Allah. Ya, kita ni seperti orang musafir. Hidup di atas muka bumi ini seperti orang musafir. Orang musafir apabila dia berhenti di satu tempat, dia kena cari bekalan-bekalan untuk meneruskan musafir. Sebenarnya kita ni musafir tuan-tuan. Ya, kita musafir adalah destinasi dunia ini. Yang pertama, kita adalah di dalam Lauh Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz. Ya, lepas tu akan kita keluar dalam sundi, tulang sundi ayah kita. Kemudian masuk ke dalam yang ketiga ialah rahim ibu kita. Dan di dunia ini kita masuk ke alam yang keempat. Kita musafir masuk ke tempat yang keempat. Tempat yang kelima nanti ialah kita di alam kubur. Tempat yang keenam di padang mahsyar. Tempat yang ketujuh dua pilihan, surga atau neraka. Tuan-tuan, ada 7 destinasi kita kena lalui dalam pusingan sampai kita daripada Allah, kita bertemu kepada Allah. Dan dalam banyak-banyak pusingan, hanya waktu yang kelima tadi, waktu yang keempat saja, iaitu waktu di dunia, akan dikira segala amalan kita. Ketika kita hidup inilah segala tuan-tuan akan dikira amalan. Ketika dah masuk dalam kubur, tak ada nyawa lagi dalam badan kita, tutup buku. Waktu dalam perut ibu, tidak ada apa-apa kita. Ya, ikut makan, dengan ibu makan, kita makan. Lahir saja sampai umur balik, di situlah dikira amal ibadah kita kepada Allah SWT. Itulah nanti yang akan kita bawa, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan, carilah bekalan yang terbaik waktu di dunia ini. Ya, jangan harap apabila mati nanti pesan wasiat pada anak-anak, buatlah keduri dalam rasaban, buatlah keduri tak payah tuan-tuan ya. Kita sendiri boleh buat keduri. Ya, kita sendiri boleh bersedekah. Waktu hidup inilah kalau nak bersedekah, sedekahlah. Tapi afdal kita buat sendiri. Kita ada duit RM1, RM2 kita sedekah. Tak kiralah ke masjid ke surau ke, kepada kanak-kanak ke, kepada orang fakir miskin ke, kepada mu'alaf ke, kepada orang yang minta dan sebagainya, tak kira. Bagilah sedekah. Ya, terutama kepada orang yang minta-minta, bagi sedekah. Ya. Jadi maknanya itulah dia infak untuk hari akhirat kita, bermula di alam kubur. Jangan tunggu mati. Ya. Kalau tuan-tuan ada harta banyak, ada kebun banyak, ada tanah berlian banyak sebenarnya, kalau nak buat wakaf, buatlah wakaf ketika tuan-tuan hidup. Ya, buat wakaf ketika tuan-tuan hidup dan terus bagi nama kepada orang yang bagi wakaf. Takut nanti anak kita ambil nama bapa kita. Ya, nama Haji Yahya bin Haji Sari. Oh, ini bapa aku punya ni. Tapi kenapa ada surau kat situ? Kenapa ada masjid? Sekarang nilai-nilai kan harga 2 juta. Aku ambil lah. Ya, aku ambil lah dia kata. Ya, padahal bapa dia sudah wakafkan, tapi silapnya tak ditukar nama. Jadi maknanya kat situ nanti kita akan mengambil hak orang lain. Ya. Wakaf ini tuan-tuan, hanya yang boleh yang membatalkan, hanya yang boleh membatalkan ialah orang yang berwakaf saja. Kalau bapa kita masih hidup, bapa kita boleh membatalkan wakaf itu. Ya, tetapi kalau dia sudah meninggal, maka tidak ada siapa yang boleh membatalkan. Ya, niat itu. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, kat situ nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini tidak melangkah lebih daripada apa yang sepatutnya kita buat ketika kita hidup di atas muka bumi. Jadi dalam keadaan hidup atau muka bumi ini, carilah seberapa banyak amalan yang boleh membantu kita di alam kubur dan juga membantu kita di padang mahsyar dan juga membantu kita di bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita dalam masuk surga atau kita dalam masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja pada malam ini. Saya mohon kemaafan kalau andainya lah kalimah saya ini ada terkasar bahasa dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kita kadang bercakap ni sok sendiri kadang-kadang tuan-tuan. Ya, kalau bercakap ni 2 jam pun dia tak akan. Tapi kalau orang bercakap yang mendengar, lamanya ceramahnya. Ya, jadi mana tuan-tuan, saya mohon kemaafan terutamanya pada pengajuan ini Tuan Haji Yahya, Bagi Rozana dan tuan-tuan ahli jatan kuasa semua, Toto Sidang yang ahli dan sebagainya. Saya mungkin lebih lama makan garam dengan saya, ya, lebih berpengalaman, lebih ada ilmu dan sebagainya. Maka saya minta ampunan daripada Allah SWT, kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu